Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar anak pelajar tahun 4 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah untuk hari ini kita akan sambung pengajian sirah tahun 4 kita, di mana pada minggu lepas kita sudah pun selesai pelajaran yang 2, iaitu pembangunan negara Islam, unit 1, pembinaan masjid. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi, masih lagi di dalam pelajaran 2, namun kita akan pergi kepada unit 2, iaitu pentadbiran. Namun sebelum itu, seperti biasa, anak-anak pelajar bolehlah mengeluarkan buku teks sirah tahun 4 dan boleh buka muka surat 38. Jadi insyaAllah di samping saya terang, anak-anak pelajar boleh tengok di mana tempat saya baca dan saya akan huraikan. Okey. Kita tengok perangkat yang atas sekali tu, muka surat 38. Kuasa pemerintah dan pemimpin yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia dilantik Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah dalam alam ini. Okey, maksud dia di sini mudah untuk difahami, di mana tiada sesiapa pun yang paling agung, tiada sesiapa pun yang paling berkuasa melainkan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok di mana ayat ini mengatakan manusia dilantik oleh Allah untuk menjadi khalifah. Khalifah ini maksudnya adalah pemimpin. Kita semua Allah jadikan di atas muka bumi ini selaku khalifah, selaku pemimpin. Tidak bermakna kita bukan politician, kita bukan YB, kita bukan Perdana Menteri. Tidak bermakna kita bukan pemimpin. Kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Itu yang paling penting, untuk mengaturkan kehidupan kita, sama ada nak pergi ke positif ke negatif. Kita boleh jadi pemimpin kepada ahli keluarga kita, dan boleh jadi juga kita boleh jadi pemimpin untuk sahabat-sahabat kita, insyaAllah. Jadi kita tengok perenggan yang seterusnya. Dalam Islam, pemerintahan atau pentadbiran yang dijalankan mestilah berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Ada 5 prinsip di mana yang diamalkan dalam Islam, yang memang kena ada dalam Islam, untuk kita letakkan di dalam pemerintahan ataupun pentadbiran. Okay. Yang pertama sekali kita tengok, melakukan sesuatu dengan adil. Yang kedua, mendapat keredaan Allah. Yang ketiga, menegakkan yang ma'ruf, maksudnya menegakkan perkara yang baik. Yang keempat, mencegah yang mungkar, mencegah perkara yang tidak elok. Dan yang kelima, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok pula masih lagi muka surat 38, peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat. Peranan untuk anak-anak pelajar mudah faham, sama maksud dengan fungsi. Okay, peranan Rasulullah, fungsi Rasulullah sebagai pemimpin umat. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sewaktu dia menjadi pemimpin, sewaktu dia menjadi khalifah. Okey, yang pertama kita tengok perenggan yang bawah tu. Baginda merupakan orang yang pertama menegakkan negara Islam. Yang pertama, baginda menjadi pemimpin negara. Ya, baginda menjadi pemimpin pada ketika itu, pemimpin untuk Madinah, negara Madinah dan juga Mekah. Dan yang kedua, baginda menjadi pemimpin masyarakat. Kita boleh ambil contoh, misalnya peristiwa ingin meletakkan Hajarul Aswad kepada tempat asalnya, iaitu Kaabah, di mana hampir berlaku kekecohan, hampir berlaku pergaduhan, bahkan peperangan disebabkan nak letakkan Hajarul Aswad itu ke tempat yang sebenar. Namun Rasulullah SAW memainkan peranan yang penting. Beliau menggunakan kebijaksanaan beliau selaku seorang pemimpin, bagaimana untuk meletakkan kembali Hajarul Aswad itu tanpa berlakunya pertumpahan darah dan sebagainya. Jadi kita tengok yang ketiga, baginda menjadi pemimpin dalam solat. Okey, untuk pengetahuan anak pelajar, baginda sentiasa menjadi imam. Jarang berlaku di mana Nabi Muhammad jadi makmum. Biasanya dia memang akan menjadi imam, melainkan sewaktu dia gering, dia sakit teruk tu,
ada sekali yang di mana dia jadi makmum dan sahabat yang menjadi imam. Ini kita tengok yang keempat, baginda menjadi panglima tentera dalam peperangan. Ini sudah sedia maklum di mana dalam surah tahun 4 ni juga kita tahu di mana dia dalam peperangan Badar, Uhud dan juga Khandaq, di mana memang Rasulullah SAW adalah selaku panglima, selaku ketua di dalam peperangan tersebut. Dan kota Madinah menjadi pusat ekonomi dan pusat perdagangan yang terkenal di tanah Arab. Sewaktu Rasulullah menjadi khalifah, menjadi ketua, menjadi pemimpin, kota Madinah menjadi pusat ekonomi dan pusat perdagangan yang terkenal di tanah Arab. Jadi kita tengok muka surat 39. Banyak perkara yang dapat dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti maksudnya di sini sewaktu Rasulullah menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi ketua, banyak perkara yang Rasulullah dapat lakukan. Yang pertama, membina masjid. Baru tajuk minggu lepas kita belajar di mana sewaktu Rasulullah menjadi pemimpin, beliau telah berjaya membina Masjid Quba di atas tanah dua orang anak yatim, berjaya membina Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Yang kedua, mengukuhkan persaudaraan. Sebagai contoh kita boleh ambil persaudaraan di antara Aus dan juga Khazraj. Yang ketiga, 2 point dia sama macam yang kedua juga, mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar. Yang keempat, membuat perjanjian dengan orang bukan Islam. Sebagai contoh Piagam Madinah, di mana Rasulullah dalam Piagam Madinah itu ada berbincang dengan kaum Yahudi, khususnya kaum Yahudi. Maksudnya membuat perbincangan dengan orang bukan Islam lah tu. Yang kelima, membentuk dasar untuk negara. Rasulullah ini bijak membentuk dasar. Dasar ni maksudnya hala tuju negara itu, hala tuju untuk kebaikan negara. Sebagai contoh, seperti mana Malaysia kita ada Perdana Menteri. Bagaimana Perdana Menteri dan juga Barisan Menteri untuk membina dasar, untuk membina sesuatu perkara yang baik untuk rakyatnya. Begitu juga dengan Rasulullah ketika beliau menjadi pemimpin, menjadi khalifah, menjadi ketua, beliau sentiasa mengerahkan pemikiran beliau bagaimana untuk mendapatkan benefit, keuntungan kepada orang-orang di bawahnya. Jadi kita tengok nombor 6, memantapkan sistem kemasyarakatan. Sebagai contoh, kita boleh ambil di mana pada zaman Rasulullah, kaum wanita ini dianggap selaku kaum yang lemah, ditindas. Namun ketika Rasulullah menjadi khalifah, menjadi ketua, darjat kaum wanita ini diangkat. Itu adalah kita boleh selitkan di dalam memantapkan sistem kemasyarakatan. Tidak ada lagi penindasan di atas kaum hawa. Jadi yang ketujuh, menubuhkan struktur pemerintahan. Menubuhkan struktur pemerintahan maksudnya Rasulullah walaupun dia ketua, dia tidak bersorangan. Dia akan buat siapakah pembantu pertama, pembantu kedua dan sebagainya. Yang ke-8, menubuhkan institusi percukaian. Sebagai contoh, di zaman Rasulullah selain daripada zakat, Rasulullah juga telah membuat juzyah, cukai, khususnya kepada mereka yang bukan Islam yang duduk di dalam negara Islam. Jadi nombor 9, mengembangkan Islam. Yang ni kita tahu, yang ni memang kita tahu ini adalah apa yang Rasulullah buat. Kalau tidaklah sampai Islam itu kepada kita. Maka dakwah Rasulullah itu memang berjaya lah. Iaitu cara dia menyebarkan Islam itu. Yang ke-10, yang terakhir, menunjukkan contoh yang baik. Rasulullah ini memang kepribadiannya adalah kepribadian yang mulia, yang baik. Seperti sifat-sifat dia yang kita tahu, sidik, amanah, tabligh dan juga fatonah. Dan juga gelaran dia sendiri pun Al-Amin, sudah menunjukkan beliau adalah seorang yang baik dan mulia. Dan saya pernah cakap sebelum ini, jika kita ambil Rasulullah selaku role model, insya-Allah semuanya perfect. Insya-Allah. Maka berakhirlah untuk unit 2 pentadbiran. InsyaAllah seperti biasa latihan untuk anak-anak pelajar saya akan susulkan kemudian di dalam grup WhatsApp. Dan sebelum saya mengundur diri, sebarang kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.